Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ni kita akan tengok past equation untuk chemistry SK015 untuk tahun 2023 dan juga pada tahun 2024. Seterusnya kita akan tengok question 6b. So the equation for the titration of 0.1 molar acetic acid CH3COOH with 10 ml of 1.5 molar sodium hydroxide is as shown below. So ini adalah equation untuk titration dan dia minta calculate the pH of CH3COOH before the titration given the Ka of CH3COOH adalah 1.8 exponent negative 5. Jadi apa yang kamu tahu adalah pH of CH3COOH before titration sebelum melakukan titrasi, kamu tahu dia hanya wujudlah sebagai weak acid sahaja. Okey, jadi bila nak kira pH of the weak acid, kita kena buat ice table. So kita ada CH3COOH aqueous tambah dengan air liquid, dapatlah CH3COO minus aqueous dan juga H3O plus aqueous. Jadi dekat peringkat awal initial dia adalah 0.10. Water ni kita boleh abaikan pasal dia adalah liquid. Pada peringkat awal ion tu pun tak terbentuk, jadi kosong dengan kosong. Okey, bila change reactant akan minus X, liquid kita abaikan, product plus X dan plus X. Jadi dekat equilibrium kamu akan dapat 0.1 minus X, X dan juga X. Jadi selepas ini kita boleh buat Ka expression. So Ka kita sedang saja, iaitu concentration of the product CH3COO minus darab dengan H3O plus another product over kita punya reactant CH3COOH. Okey, H2O kita abaikan sebab dia adalah liquid. So kamu akan dapat Ka expression sebegini. Ka kamu ambil daripada soalan 1.8 exponent negative 5. Lepas tu kamu masukkan kamu punya X dan juga X, kamu akan dapat X square. And then kamu punya CH3COOH iaitu 0.1 minus X. Dan kat sini kamu boleh buat kamu punya assumption. So since X is very small, kita boleh tahu adalah 0.1 minus X bersamaan dengan 0.1. Okay, so perkataan ini wajib ada. Okay, and then lepas kita dah buat ini, kita boleh buat darab dekat sini. Jadi kita akan dapat X square bersamaan 1.8 exponent negative 6. Jadi kita boleh square rootkan dia. Kita akan dapat 1.341 exponent negative 3 molar. Dan X ini sebenarnya merujuk kepada H3O plus dekat equilibrium. So dah lepas dah dapat concentration of H3O plus, kita dah boleh cari pH. Pasal pH adalah negative log H3O plus. So kita masukkan saja value ini ke dalam sini dan kita akan dapat pH sebanyak 2.87. Okey, so senang sahaja. Seterusnya untuk soalan 6B2, apa yang kita perlu buat adalah kita kena sketch the titration curve and label it completely. Show the pH at equivalent point and buffer region on the curve. So kita kena sketch. So bila sketch, dia anggaran sahaja. Dan kita kena label, tentukan dia punya pH dekat equivalence point dan juga bagi tahu buffer region dekat mana. Okey, jadi sebagaimana yang kamu tahu, dia ada information yang diberi dalam soalan sinilah. Okey, so kamu ada 10 ml of 1.5 molar sodium hydroxide. Jadi kamu tahu sebenarnya di bahagian bawah dekat dalam conical flask, okey, yang dekat dalam conical flask tersebut, bahagian bawah sini dia akan jadi NaO. Okey, kenapa NaO? Pasal dia dah bagi tahu volume yang tepat. Bila volume yang tepat biasanya di bahagian bawah. Dia dah pipette 10 ml of 1.5 molar NaO. Dan di bahagian atas, which is titrant, okay, titrant kita sebenarnya adalah 0.1 molar acetic acid CH3COOH. Okay, jadi bila kita nak buat titration curve, kita tahu pH kita, pH tu diukur daripada dalam sini tahu, solution tu. Ini adalah pH meter kita. Jadi bila kita nak ukur pH dalam sini, kita tahu dia start dengan NaO. NaO ni adalah strong base. Jadi kita tahu dia akan mula daripada bahagian atas. Jadi
Lepas dia ditambah. So kamu nampak dia akan makin lama makin berkurang. Okay. So bila makin lama dia akan makin berkurang, dia akan ada sampai satu tahap dia akan ada steep in pH tu, iaitu dia punya pH range lah. Jadi kalau kamu tengok, ini adalah weak acid, NaOH adalah strong base. Jadi reaction antara weak acid dengan strong base akan menghasilkan, pasal dia strong, dia lebih kuat, dia akan menghasilkan basic salt. Okay, so basic salt ini akan mempunyai pH 9. Okay, that's why kamu tahu dekat equivalence point kamu akan dapat 9. Okay, and then kamu akan curvekan balik lagi macam bentuk S. Jadi sebenarnya senang cerita, the way that kamu nak buat equation tersebut, the way that kamu nak buat graph tersebut, kamu tahu kamu kena buat pH dan kamu kena buat volume of CH3COOH. Pasal ini yang kamu letak dalam burette. Jadi pada peringkat awal, kamu start dengan NaOH. NaOH ni adalah strong base, jadi dia kena start pada atas. Contohnya macam 13 lah. Ni contoh saja. Lepas tu kamu tahu antara weak acid dengan strong base, kamu kena tahu dia punya pH range. Okay, ini boleh tengok dalam lecture note. Okay, pH range untuk weak acid dengan strong base adalah di antara 7 sehingga 11. Jadi kamu tahu straight line dia adalah 7 dengan 11. Jadi, let's say lah ini 11 ini ada 7 sah. So 11 dengan 7 ni dia kena steep, dia kena ada straight line. Okay, jadi kamu buat adalah kamu buat 13 pergi kepada straight line, 13 pergi kepada straight line, and then daripada sini pun dia akan buat begini lagi sekali. Okay, so kamu akan dapat macam S, bentuk S yang terbalik lah. Okay, dan kamu tahu juga yang menghasilkan ni adalah basic salt, which is dekat pH 9. Okay, so kita kena label sebagai equivalence point. Okay, dan kita juga kena label kita punya graph. Okay, macam saya dah label lah graph SIR ataupun curve SIR adalah titration curve of 0.15 molar of NaOH against CH3COOH, ataupun kalau kamu nak tambah against 0.1 molar CH3COOH. Okay, so kita akan tambah against 0.1 molar CH3COOH. Dan sepunya buffer region adalah selepas equivalence point. Okay, kenapa buffer region terletak dekat sini adalah sebagaimana kamu tengok, kamu ada CH3COOH, bawah sini kamu ada NaOH. Jadi tindak balas antara CH3COOH dengan NaOH, kamu akan dapat CH3COONA. Jadi dekat bahagian bawah sini kamu ada NaOH. Bila kamu dah letak banyak selepas equivalence point, kamu akan ada CH3COOH, sebab makin lama dia dah ditambah. Pada masa yang sama dekat bahagian bawah ada produk yang terhasil, CH3COONA. CH3COONA. Jadi antara disebabkan wujudnya weak acid dan juga disebabkan wujudnya conjugate base salt, ada weak acid dan conjugate base salt, akan terhasilnya buffer region dekat sini. Okay, so itulah cara kita nak jawab question 6B2, which is dia nak hanya tentukan kita punya pH sahaja dekat sini dan tentukan buffer. Kalau kamu nak extra information berapakah volume yang patut dicari dekat sini, kamu boleh guna MAVA over MBVB A over B. So MA ni merujuk kepada acid, MB ni merujuk kepada base. So MA, kalau kamu tengok dalam soalan, adalah 0.1. Volume of acid tu kita nak tahulah berapa banyak yang kita letak. MB kita 1.5 dan VB kita adalah 10. Dan equation dia, stoichiometry dia adalah 1 kepada 1. So kita boleh letak kat sini, kita tahulah VA dia adalah sebanyak 150 ml untuk dia capai equivalence point. Okay, so ini untuk info tambahan lah. Untuk dia capai equivalence point 150 ml dan juga 9 ini ni anggaran. Okay, kita perlukan untuk capai equivalence point pH 9 dan 150 ml berdasarkan pengiraan yang sebagi. Okay, tetapi dia tak minta volume dalam soalan, jadi dia tak wajib lah. Ini hanyalah untuk extra information. Okay, so saya rasa ini sahaja untuk PSPM 2023-24. Semoga berjaya dan good luck untuk PSPM 2024-2025.
Alright, bye.